Keluli tahan karat tidak semuanya sama, dan saya boleh buktikan kepada Anda. Hai pencinta kejuruteraan, hari ini kita akan bercakap tentang bahan yang secara literal berada di sekeliling anda sekarang. Ya, mungkin ada keluli tahan karat hanya beberapa meter dari Anda. Ia mungkin berada di dapur Anda, di hospital, di dalam kereta, atau bahkan dalam struktur industri yang besar. Keluli tahan karat ada di mana-mana, dan itu bukan kebetulan. Ia sinonim dengan ketahanan, kebersihan, dan kekuatan. Tetapi ada satu perkara penting yang ramai orang abaikan. Tidak semua keluli tahan karat adalah sama, dan mempercayai perkara itu boleh menyebabkan kerugian sangat besar. Memilih jenis yang salah boleh menyebabkan kakisan, kegagalan bahan, dan kerugian. Jadi, mari kita mulakan dari awal. Apa yang membuatkan keluli tahan karat menjadi tahan karat? Jawabannya terletak pada kromium. Dengan sekurang-kurangnya 10,5% kromium dalam komposisinya, keluli membentuk satu lapisan tidak kelihatan di permukaan. Satu film pelindung yang menghalang kakisan. Dan yang paling mengagumkan, lapisan ini boleh pulih sendiri. Inilah yang membuatkan keluli tahan karat, tahan terhadap karat. Tetapi, ini hanyalah asas kepada cerita. Kerana terdapat satu keluarga besar keluli tahan karat dengan komposisi yang berbeza dan sifat yang sama sekali berbeza. Dan disinilah permainan sebenar bermula. Mari kita mulakan dengan yang paling biasa, iaitu austenitik. Mereka adalah kegemaran pasaran. Serbaguna, mudah untuk dikerjakan, tahan kakisan, dan secara umumnya tidak magnetik. Contoh paling klasik, yaitu 304. Yang terkenal ia adalah pilihan serbaguna bagi keluli tahan karat. Ia terdapat dalam periuk, singki, tangki industri, peralatan hospital. Tetapi, ia tidak sempurna. Persekitaran dengan banyak klorin, seperti kawasan pantai atau kolam renang, boleh menyebabkan kakisan. Disinilah 316 digunakan. Dan perbezaannya ialah ia mengandungi molibdenum. Unsur ini sangat meningkatkan ketahanan terhadap kakisan, terutamanya terhadap klorida. Dan hasilnya ialah ia digunakan untuk persekitaran yang lebih agresif, industri kimia, perkapalan, pharmaceutical. Tapi sudah tentu harganya jauh lebih mahal. Baik, tapi adakah berbaloi guna 316 di tempat yang 304 sudah memadai? Ya, memadai. Tapi itu membazir duit. Sekarang satu perkara penting yang perlu diberi perhatian. Siri 200. Di sini Anda perlu berhati-hati. Keluarga ini dibangunkan dengan tujuan yang jelas, mengurangkan kos. Dan bagaimana ia dilakukan? Menggantikan nikel yang mahal dengan mangan dan nitrogen. Setakat ini semuanya baik-baik saja. Masalahnya ialah apa yang datang bersama dengan pertukaran ini. Kita sedang bercakap tentang pengurangan nikel yang drastik daripada kira-kira 8% kepada dalam beberapa kes hampir 1%. Ini memberi kesan secara langsung kepada ketahanan terhadap kakisan. Dan dalam prakteknya, Anda sebenarnya melemahkan apa yang menjadikan keluli tahan karat itu tahan karat, lapisan pasif. Dan ada lagi, penjimatan ini hampir selalu disertai dengan satu lagi pengurangan yang kritikal. Kromium, yang asalnya sekitar 18% boleh turun ke sekitar 13%. Maksudnya, Anda mengurangkan dua unsur utama yang bertanggung jawab melindungi bahan tersebut. Dan hasilnya ialah keluli yang nampak seperti tahan karat, tetapi sebenarnya lebih mudah berkarat. Dan di sini ada satu lagi perkara berbahaya. Keluli siri 200 masih lagi bersifat austenitik, maksudnya tidak bermagnet. Jadi, ujian menggunakan magnet itu tidak berkesan. Anda mungkin rasa Anda sedang membeli sesuatu yang setara dengan 304. Padahal, sebenarnya Anda sedang membeli bahan yang prestasinya jauh lebih rendah. Tapi ini tidak bermaksud siri 200 langsung tidak berguna. Ia memang boleh digunakan, tetapi hanya untuk aplikasi yang tidak memerlukan ketahanan kakisan yang tinggi, di mana persekitarannya terkawal. Masalahnya timbul apabila ia digunakan di tempat yang salah, atau dijual sebagai sesuatu yang bukan. Ketika itu, kerugian akan berlaku, dan ia berlaku dengan cepat. Sekarang mari kita bincangkan tentang keluli ferritik. Mereka direka untuk tujuan yang sangat berbeza. Mereka adalah keluli berasaskan kromium
dengan karbon yang rendah dan kebanyakannya tanpa nikel atau dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan ini membawa dua akibat penting. Pertama, ia bersifat magnetik. Iya, di sini magnet memang terus melekat. Dan kedua, ia lebih murah dan sebabnya mudah. Tanpa nikel, kosnya turun. Tapi bagaimana pula dengan prestasinya? Ia menawarkan ketahanan yang baik terhadap rakisan, terutamanya dalam persekitaran yang kurang agresif tanpa lebihan klorida. Maksudnya, ia berfungsi dengan sangat baik, asalkan digunakan di tempat yang betul. Dan contoh klasik ialah grade 430. Anda boleh jumpa bahan ini dalam peti sejuk, dapur, hood penyedut asap, kemasan, malah dalam bahagian automotif. Dan ada satu perkara menarik. Kerana ia bersifat magnetik, ia banyak digunakan pada tapak periuk untuk induksi. Secara praktikal, grade 430 memberikan keseimbangan yang sangat baik. Kos rendah, lebih tahan lasak yang cukup untuk kegunaan domestik dan dalaman. Tapi di sini ada amaran, sebab ia tidak sesuai untuk semua persekitaran. Jangan dedahkan kepada cuaca, air laut, atau bahan kimia yang agresif. Dalam keadaan ini, jumlah unsur aloi yang lebih sedikit dan ketiadaan nikel serta molibdenum menyebabkan ia lebih mudah terdedah kepada kakisan, kesan kotoran, dan lubang kecil. Satu lagi perkara penting, ia bukan pilihan terbaik untuk kerja kimpalan yang kompleks, kerana boleh menyebabkan kawasan yang dikimpal menjadi rapuh. Dan sekarang, kesilapan yang sangat biasa di pasaran ialah menggantikan grade 430 dengan grade 410. Secara visual, mereka kelihatan serupa dan kosnya kadang-kadang lebih rendah. Tetapi dari segi teknikal, ia adalah satu masalah. Grade 410 mempunyai kira-kira 12% kromium, manakala grade 430 mempunyai sekitar 16%. Perbezaan itu nampak kecil, tapi sebenarnya tidak. Ia memberi kesan secara langsung kepada ketahanan terhadap kakisan. Dan hasilnya, Anda berjimat semasa membeli, tetapi akhirnya membayar lebih kerana kegagalan awal. Sekarang, tidak semua ferritik itu asas. Terdapat versi yang lebih maju, seperti grade 444. Di sini, ceritanya berbeza. Dengan penambahan molibdenum dan juga unsur seperti niobium dan titanium, ia memperoleh ketahanan kakisan yang jauh lebih tinggi, hampir setara dengan tahap grade 316. Dan ia masih mengekalkan dua kelebihan, tetap bersifat magnetik dan tidak bergantung kepada nikel. Oleh itu, ia digunakan dalam aplikasi yang lebih mencabar. Tangki air panas, penukar haba, sistem pemanasan, exhaust automotif, terutamanya di tempat yang terdapat klorida. Tetapi kos masih menjadi faktor penting. Namun, walaupun begitu, ia tetap mempunyai keterbatasan. Secara umumnya, ferritik mempunyai kemuluran yang lebih rendah berbanding austenitik. Maksudnya, ia tidak sesuai untuk bentuk geometri yang sangat kompleks atau aplikasi yang memerlukan ketangguhan tinggi. Tetapi di sini timbul persoalan. Jika saya perlukan keluli tahan karat yang benar-benar keras, mampu memotong, tahan haus, dan mengekalkan ketajaman, maka kita perlu beralih sepenuhnya kepada keluarga yang lain. Penyelesaiannya terletak pada martensitik. Ini adalah yang paling kuat dalam keluarga keluli tahan karat. Disinilah elemen utama masuk. Lebih banyak karbon. Dengan kromium, kandungan karbon yang lebih tinggi dan melalui rawatan haba seperti pengerasan dan pelindapan, keluli ini mencapai tahap kekerasan dan ketahanan mekanikal yang sangat tinggi. Dan hasilnya, bahan yang dibuat untuk menahan haus, hentakan, dan pemotongan. Dan ya, sama seperti ferritik, ia juga bersifat magnetik. Contoh klasik ialah 420. Keluli ini digunakan untuk pisau, alat pembedahan, peralatan, aci, galas, semua yang perlu tahan hentakan dan mengekalkan prestasi. Kelebihan utama di sini jelas, mengekalkan ketajaman mata pemotong. Sebab itu, variasi martensitik dengan lebih banyak aloi seperti kromium dan molibdenum sangat banyak digunakan dalam pembuatan pisau profesional. Apabila keperluan adalah potongan yang tepat dan ketahanan, inilah jenis keluli yang digunakan. Tetapi ia ada harganya. Dan disinilah ramai orang tersilap. Kekerasan datang dengan mengorbankan ketahanan terhadap kakisan.
Keluli martensitik bukan untuk persekitaran yang agresif. Tiada air laut, bahan kimia agresif, atau pendedahan berterusan kepada kakisan. Dan ada lagi, ia juga tidak sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketangguhan tinggi. Maksudnya, ia mungkin lebih sensitif terhadap hentakan, dengan risiko retak tanpa banyak ubah bentuk terlebih dahulu. Maksudnya, martensitik memang hebat bila melibatkan kekerasan dan ketahanan haus. Tapi selain itu, ia mungkin pilihan yang salah dan mahal. Tapi kalau Anda nak yang terbaik daripada kedua-duanya, maka Anda mungkin perlukan keluli tahan karat duplex. Namanya sendiri dah bagi petunjuk. Kita sedang bercakap tentang keluli dengan mikrostruktur berganda. Separuh austenitik, separuh ferritik. Separuh ferritik. Apa maksudnya dalam praktik? Ia mengambil kelebihan terbaik dari setiap keluarga dan gabungkan semuanya sekali. Ketahanan tinggi terhadap kakisan, terutamanya terhadap kakisan piting dan kakisan tegasan. Dan pada masa yang sama, kekuatan mekanikal yang jauh lebih tinggi berbanding austenitik tradisional. Ya, dia adalah magnetik. Antara contoh yang paling dikenali ialah 2205. Yang ini ibarat kelas berat keluli tahan karat. Dia muncul di mana cabarannya besar. Minyak dan gas, pelantar luar pesisir, pipe, kertas dan pulpa, struktur yang terdedah dan persekitaran yang agresif. Jika Anda memerlukan aplikasi dalam persekitaran yang keras, maka keluli yang perlu dipertimbangkan ialah duplex. Dan mengapa ia berprestasi? Sangat baik, kerana komposisinya kukuh. Kromium, nikel, molybdenum, dan nitrogen. Semuanya bekerja sama untuk membentuk struktur duplex. Hasilnya ialah bahan dengan ketahanan yang sangat tinggi terhadap kakisan oleh klorida dan kekuatan mekanikal yang membolehkan penggunaan bahan yang lebih sedikit. Maksudnya, struktur yang lebih ringan, lebih efisien, dan juga lebih tahan lama. Tapi jangan risau, tidak semuanya adalah kelebihan. Duplex, ia bukanlah satu penyelesaian universal. Pada suhu yang sangat rendah, sebagai contoh, ia boleh kehilangan kelihatan. Fasa ferritik boleh menyebabkan bahan menjadi lebih rapuh. Dan ada faktor cost. Ia lebih mahal dan memang patut. Cukup lihat pada komposisinya. Jadi menggunakan duplex dalam aplikasi yang mudah, di mana 3 sifar 4 atau bahkan ferritik sudah memadai, sebenarnya adalah membazirkan uang. Akhirnya duplex itu begini. Keluli berprestasi tinggi dibuat untuk persekitaran yang agresif. Tetapi, seperti semua bahan kejuruteraan, hanya masuk akal jika digunakan di tempat yang betul. Akhirnya, keluli tahan karat bukanlah satu bahan sahaja. Ia adalah satu keluarga besar dengan personaliti yang sangat berbeza. Dan memahami perkara ini bukan sekadar teori. Ia adalah apa yang membezakan antara projek yang cekap atau masalah yang mahal pada masa hadapan. Jika Anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan agar nama Anda disebut dalam video kami. Dan jika Anda sudah sampai di sini, saya jemput Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, halakkan telefon bimbit Anda ke kod QR yang tertera di skrin atau klik pautan di dalam deskripsi mengenai kursus-kursus kami. Di dalamnya, Anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, pengucapan awam, dan pelbagai lagi. Dan kursus-kursus ini dipilih oleh kami di saluran ini yang boleh kami jamin kualitinya. Dan beritahu saya di ruangan komen, adakah Anda pernah mempunyai pengalaman baik atau buruk dengan keluli tahan karat? Kerana dalam bidang kejuruteraan, memilih bahan yang betul memang sangat penting. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan, dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itulah dia para pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa Anda di video seterusnya.